Pada hari Selasa, 9 Jun 2026, Putin memasuki satu fasa tekanan yang amat dahsyat yang cuba disembunyikan oleh Moskow tetapi ia tetap kelihatan di dalam Rusia sendiri. Ukraine baru sahaja meraih kemenangan yang mengagumkan, menyerang beberapa sasaran strategik di dalam Rusia, sementara Kremlin cuba membalas dengan serangan kawanan drone dan peluru berpandu terhadap bandar-bandar Ukraine. Ia berlaku dalam letupan di Belgorod, kebakaran berhampiran Saint Petersburg, serangan ke atas infrastruktur minyak, drone yang menyasarkan lokomotif tentera dan teknologi baharu untuk menembak jatuh syahid sebelum ia sampai ke bandar-bandar. Rusia masih mempunyai kekuatan untuk menyebabkan kesakitan dan telah menunjukkannya dalam serangan ke atas Kharkiv dan Surif. Tetapi perbezaannya sekarang ialah Putin tidak lagi mampu mengekalkan perang jauh dari tanah air sendiri. Moskow menyalakan panik. Dengan gelombang udara baharu, pada masa yang sama Ukraine dilihat semakin maju dalam mempertahankan ruang udara, menekan logistik Rusia dan membuka laluan politik di kesatuan Eropah. Perang yang Putin mahu jadikan sebagai perang keletihan terhadap Kiev kini kembali sebagai beban di dalam wilayah Rusia sendiri, sesuatu yang cuba disembunyikan oleh Putin. Kenapa Moskow semakin kehilangan kedalaman? Bagaimana Ukraine berjaya mengubah keadaan di udara dan di barisan belakang? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Di wilayah Belgorod, berhampiran sempadan dengan Ukraine, satu letupan besar telah mengenai sebuah gudang peluru dan menyebabkan letupan sekunda, tanda bahawa terdapat bahan ketenteraan yang disimpan di situ. Apabila gudang senjata meletup, peluru tidak lagi sampai ke barisan hadapan. Logistik perlu diatur semula dan Moskow terpaksa membelanjakan lebih banyak untuk menggantikan apa yang telah hilang. Belgorod telah menjadi simbol tekanan baru dari Ukraine kerana perang telah memasuki kawasan yang secara langsung menyokong serangan Rusia. Saint Petersburg juga muncul di tengah-tengah siri kejadian ini. Laporan menunjukkan terdapat letupan dan kebakaran di kawasan yang berkaitan dengan kompleks arsenal dengan syakwa sangka penglibatan bahan kimia dan kemudahan industri yang digunakan dalam rantaian ketenteraan Rusia. Apabila sebuah struktur seperti ini terbakar, berhampiran salah satu kawasan utama Rusia, kerosakan itu menjejaskan propaganda keselamatan yang Vladimir Putin cuba jual kepada rakyatnya sendiri. Rusia membalas seperti yang telah dilakukan sejak permulaan pencerobohan berskala besar dengan menyerang bandar-bandar Ukraine menggunakan drone dan peluru berpandu. Kharkiv dan Churuiv telah diserang pada waktu malam menyebabkan kematian, kecederaan dan kerosakan di kawasan awam. Di Churuiv, pihak berkuasa tempatan melaporkan terdapat mangsa selepas serangan peluru berpandu. Di Kharkiv, drone serangan telah mengenai beberapa lokasi di bandar itu. Logik Rusia terus memberi tekanan, meninggalkan penduduk, melemahkan pertahanan Ukraine dan cuba menjual keganasan sebagai kemenangan ketenteraan. Namun, kaedah ini masih belum menyelesaikan masalah Putin. Moskow juga sedang bersiap untuk gelombang serangan udara yang baharu. Amaran di Kiev ialah Rusia cuba menggabungkan drone dan peluru berpandu untuk satu serangan yang lebih besar dalam beberapa hari akan datang, mengulangi taktik untuk membanjiri pertahanan Ukraine. Drone Shahed dilancarkan dalam jumlah yang besar untuk memaksa Ukraine menggunakan peluru, menggerakkan pasukan dan membuka ruang untuk peluru berpandu yang lebih berat. Perbezaannya ialah Kiev sedang berkembang dengan cepat. Ini mengubah kos peperangan. Disitulah Ukraine membalikkan keadaan di langit. Pertahanan udara Ukraine menggabungkan bateri besar, senjata lama, radar, pasukan bergerak, drone pemintas dan perisian panduan. Rusia cuba menang dengan jumlah, tetapi Kiev cuba membalas dengan penyesuaian. Jika teknologi ini berkembang, kawanan Rusia mungkin terus menakutkan, tetapi mereka akan berdepan dengan pertahanan yang lebih murah, lebih fleksibel dan lebih sukar untuk dihabiskan. Satu lagi perkara yang menambah berat politik krisis ini ialah letupan kereta di Moskow yang melibatkan pegawai tinggi Rusia menurut saluran Rusia dan Ukraine. Nama dan keadaan kejadian masih dalam siasatan, jadi kes ini perlu ditangani dengan berhati-hati. Walaupun begitu, impak politiknya jelas. Apabila tokoh-tokoh dalam struktur tentera berasa terdedah di ibu kota Rusia sendiri, perang itu mula memberi kesan psikologi kepada pihak atasan dan menggugat rasa kebal dalam kalangan elit tentera.
Terdapat juga maklumat yang tersebar mengenai kemungkinan serangan Ukraine menggunakan jet pejuang F-16 terhadap sebuah pangkalan udara berhampiran Taganrog di wilayah Rostov. Jika disahkan, ini akan menunjukkan keberanian yang lebih besar oleh tentera udara Ukraine dan kesukaran Rusia untuk melindungi kemudahan sensitif yang berkaitan dengan sokongan udara di bahagian selatan barisan hadapan. Perang terhadap bahan api Rusia juga semakin mendapat momentum. Loji penapisan Novoshaktinsky di wilayah Rostov telah diserang oleh peluru berpandu Neptune pada akhir Mei dan tentera laut Ukraine mengesahkan kerosakan pada unit pemprosesan penting. Bahan api ialah nadi logistik. Kereta kebal, lori, penjana, pesawat, kereta api dan konvoi bergantung padanya. Apabila loji penapisan, pangkalan minyak dan stesen PAM menjadi sasaran, Rusia kehilangan kelajuan dan keupayaan untuk mengekalkan operasi yang panjang. Jurucakap sendiri, Dmitry Peskov, mengakui terdapat masalah bekalan secara berkala di tengah-tengah serangan terhadap infrastruktur tenaga. Kekurangan bahan api semakin ketara di Crimea yang diduduki dan di selatan Rusia. Putin mahu menjadikan Crimea sebagai contoh kekal bagi aneksasi tersebut. Ukraina Kuba menjadikan contoh itu sebagai titik kelemahan. Laluan kereta api juga termasuk dalam pakej yang sama. Pengendali drone Ukraina telah menyerang sebuah lokomotif di wilayah Bryansk, Rusia, berhampiran sempadan Ukraina yang digunakan untuk mengangkut kargo tentera. Maklumat yang didedahkan oleh sumber Ukraine menunjukkan bahawa ini adalah lokomotif ketiga yang diserang dalam tempoh 4 hari oleh unit drone. Sekarang, sebuah lokomotif yang terhenti boleh melambatkan penghantaran peluru, bahan api, alat ganti dan bantuan. Ukraine tidak perlu menduduki sebuah bandar Rusia untuk menyebabkan kerosakan. Mereka hanya perlu memutuskan laluan bekalan yang sampai kepada askar-askar Rusia. Krisis ini juga telah melangkaui sempadan Ukraine. Pesawat pejuang Rafale Perancis dalam misi NATO telah menembak jatuh drone yang memasuki ruang udara Latvia dari arah Rusia. Pihak berkuasa Latvia menganggap kes ini sebagai ancaman udara. Kejadian ini juga meningkatkan amaran tentang kemungkinan perang melimpah ke sempadan pakatan itu. Walaupun terdapat penjelasan yang melibatkan gangguan elektronik Rusia yang mengalihkan drone, hasilnya tetap sama, ketegangan dan keletihan. NATO terpaksa bertindak di ruang udara sebuah negara anggota. Di bidang politik, Kiev terus mara ke hadapan. Ukraina dan Hungary telah mencapai persefahaman penting mengenai hak minoriti Hungary di Transkarpathia, membuka ruang untuk melancarkan sebahagian rundingan kemasukan Ukraina ke dalam kesatuan Eropah. Ukraina terus bergerak ke dalam struktur Eropah manakala Rusia semakin tenggelam dalam peperangan, sekatan dan pengasingan. Zelensky juga meneruskan serangan diplomatik. Beliau pulang dari perbincangan dengan pemimpin-pemimpin Eropah, berbincang dengan utusan dari Amerika Syarikat mengenai usaha untuk menamatkan peperangan dan bertemu dengan Raja Charles III di United Kingdom. Pertemuan itu sendiri tidak mengubah keadaan di medan perang, tetapi ia mengukuhkan imej bahawa Kiev terus menerima sokongan, ruang dan perhatian politik. Rusia masih boleh menyebabkan kemusnahan. Serangan terhadap Kharkiv dan Churuiv menunjukkan bahawa Moskow masih mempunyai keupayaan untuk melancarkan drone dan peluru berpandu ke kawasan awam. Dan Ukraina masih bergantung kepada lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak peluru dan lebih banyak sokongan. Tetapi gambaran pada hari Selasa ini menunjukkan satu perubahan penting. Rusia menyerang, tetapi mereka juga menerima serangan di bahagian belakang. Ukraina menderita, tetapi mereka juga memberi tekanan, gudang senjata, bahan api, landasan kereta api, pangkalan, dan diplomasi. Putin telah melancarkan perang untuk menundukkan Kiev. Sekarang dia melihat Kiev membawa perang ke titik-titik yang penting bagi mesin Rusia. Ukraina dalam bahaya. Mereka memperkuat serangan terhadap tempat-tempat di mana Moskow masih mempunyai keupayaan drone dan peluru berpandu. Perbezaannya ialah Ukraina menentang Rusia dengan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak peluru, dan lebih fokus kepada sasaran yang benar-benar penting untuk sokongan. Os alvos que realmente pesam. Tetapi pada hari Rabu, bahan api, diplomasi, Ukraina masih berada dalam situasi bahaya, gudang senjata, pangkalan, dan diplomasi. Kebenaran setiap hari, pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan suka pada video ini, langgan saluran, dan lihat komen untuk Ukraina dalam bahaya. Tekan landasan kereta api, diplomasi. Ukraina. E ao final, dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda... Pertahanan udara, peluru, dan sokongan.